يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, ketua-ketua yang sombong takbur dari kaum Nabi Shu'aib berkata, sesungguhnya kami akan mengusirmu wahai Shu'aib dan orang-orang yang beriman yang menjadi pengikut-pengikutmu dari negeri kami ini, atau kamu berpindah kepada agama kami. Nabi Shu'aib menjawab, adakah kamu hendak melakukan yang demikian sekalipun kami tidak menyukainya? Sesungguhnya bermakna kami berdusta terhadap Allah jika kami berpindah kepada agama kamu sesudah Allah menyelamatkan kami daripadanya. Dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya sama sekali, kecuali jika Allah Tuhan kami menghendakinya. Pengetahuan Tuhan kami meliputi akan tiap-tiap sesuatu. Kepada Allah jualah kami bertawakal. Wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, yakni keadilan. Kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Dan berkatalah pula ketua-ketua yang kafir dari kaum Nabi Shu'aib kepada orang ramai, sesungguhnya jika kamu mengikut Shu'aib,
Nescaya kamu dengan perbuatan yang demikian menjadilah orang-orang yang rugi. Maka mereka dibinasakan oleh gempa. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat masing-masing. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib punah ranah, seolah-olah mereka tidak pernah mendiami negeri itu. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib, mereka lah orang-orang yang rugi. Kemudian Nabi Syuaib meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kamu perintah-perintah Tuhanku. Dan aku telah memberi nasihat kepada kamu. Oleh itu tidaklah aku merasa sedih terhadap orang-orang yang kafir yang telah binasa. Dan Tuhan berfirman, kami tidak mengutus dalam sebuah negeri seorang Nabi yang didustakan oleh penduduknya, melainkan kami timpakan mereka dengan kesusahan kesempitan hidup dan penderitaan penyakit supaya mereka tunduk merendah diri, insaf dan tidak berlaku sombong takbur. Setelah mereka tidak juga insaf, kami gantikan kesusahan itu dengan kesenangan hingga mereka kembang biak serta senang lenang dan berkata dengan angkuhnya, sesungguhnya nenek moyang kita juga pernah merasai kesusahan dan kesenangan sebagaimana yang kita rasakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa secara mengejut dan mereka tidak menyedarinya." Kita berada pada juzuk yang ke-9, awal juzuk yang ke-9, dan masih lagi berada pada suratul A'raf, dari surah yang ke-7 dalam susunan Al-Quran, bermula daripada ayat 88 sehingga ayat 95. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menceritakan kisah Nabi Allah Syuaib AS. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan bagaimana Nabi Syuaib yang diutuskan kepada kaum mereka berhujah, berdebat dengan mereka dengan mengajak mereka beriman. Dan Nabi Allah Syuaib mengingatkan mereka supaya tidak melakukan 5 kesalahan utama mereka. Selain daripada mensyirikkan Allah, iaitu menipu dalam timbangan dan sukatan, mengurangkan hak orang lain, serta mereka melakukan halangan dakwah kepada orang yang ingin mendekati Nabi Allah Syuaib, yang ingin beriman dengan Nabi Allah Syuaib AS. Maka Nabi Allah Syuaib AS mengingatkan mereka, sama ada kamu beriman ataupun kamu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Allah Syuaib AS yang diutuskan di 2 kota utama. Yang pertama Madian, yang akhirnya dihancurkan kerana kesombongan dan kekufuran mereka. Yang kedua ialah disebut sebagai Aikah, yang berhampiran dengan Madian juga. Yang mereka ini adalah kabilah yang sama namun negeri yang berlainan. Mereka dibinasakan dengan sebab yang sama, dengan perangai yang sama. Maka di sini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ancaman sesudah Nabi Allah Syuaib ingatkan mereka dengan nikmat Allah yang banyak pada mereka. Dulu mereka susah, dulu mereka sikit, maka Allah Ta'ala beri nikmat yang banyak dan Allah Ta'ala meramaikan zuriat keturunan mereka sehingga mereka menjadi umat bangsa yang hebat, yang mulia, yang disegani. Namun sekarang mereka kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Sesudah Nabi Allah Syuaib mengingatkan mereka akan kejahatan-kejahatan mereka buat supaya berhenti, dan mengingatkan kepada mereka azab Allah pasti akan datang, dan menyuruh mereka menunggu, pasti akan sampai. Lalu bagaimana pemimpin-pemimpin yang menolak dakwah Nabi Allah Syuaib dengan nada yang sombong menguguk Nabi Allah Syuaib dengan 2 ugutan, dan juga menguguk pengikut Nabi Allah Syuaib. Lihat apa yang kata Allah. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Dan berkatalah pemimpin-pemimpin di kalangan orang-orang yang sombong daripada kaum Nabi Allah Syuaib AS. La nukhrijannaka ya Syuaib. Kami akan halau kamu keluar daripada negeri kami. Walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Dan orang-orang yang menjadi pengikut kamu. Siapa yang beriman, yang mengikuti kamu, kami akan halau keluar daripada negeri kami. Melainkan, kata kaum Nabi Syuaib, au
la ta'udunna fi millatina, melainkan kamu kembali pada agama berhala. Kamu sembah berhala. Tetapi mereka tak berani untuk menyebut tentang kejahatan-kejahatan lain, menipu dalam perdagangan, mengurangkan hak orang lain, sampai amalan riswah dan sebagainya. Di samping mereka merompak manusia di tengah jalan dengan penipuan-penipuan yang licik untuk mengambil hak orang lain. Maka mereka tak sebut perangai buruk itu kerana mereka tahu itu satu perangai yang memang tidak diterima oleh sesiapa pun. Namun mereka menyebut isu agama dijadikan sebagai asas untuk menolak Nabi Allah Shu'aib. Walhal kerana dia mengikut agama inilah yang tidak punya peraturan hidup, mereka melakukan segala kemungkaran. Namun mereka nak bercakap pada isu yang menampakkan mereka setia, yakni agama. Lalu mereka berkata, atau kamu kembali pada agama kami. Kalau agama yang mereka berada, bukan sekadar mensyirikkan Allah, tidak mampu mendidik mereka menjadi orang baik. Dan agama tidak mengawal mereka. Kerana sifat agama ini ialah dia mengawal. Bukan kita kawal agama. Nak tahu kalau agama itu ciptaan manusia, maka dia akan dikawal oleh manusia. Oleh sebab itu yang berlaku cuma ritual. Tetapi bila kita sebut agama Allah, dia mengawal manusia. Tanpa melihat kepada pangkat, keturunan, bangsa dan sebagainya, dia akan kawal manusia semuanya. Kita dikawal oleh agama. Itu maknanya kita didisiplinkan. Lalu pengikut ataupun pembesar-pembesar kaum Syuaib cuba nak tunjuk mereka suci. Lalu mereka mainkan isu dan sentimen agama. Tanpa mereka menyebut pun kejahatan-kejahatan dalam perdagangan, dalam penipuan dan sebagainya. Mereka kata, wahai Syuaib, kami akan halau kamu keluar dari negeri ini, atau kamu kembali kepada agama kami. Lalu Nabi Allah Syuaib berkata, qala awala kunna karihin. Apakah kamu nak paksa kami untuk masuk kembali anutan kamu? Bila Nabi Allah Syuaib sebut, awala kunna karihin, walaupun kami benci, dek kerana kamu paksa. Sebab asas agama tidak boleh dipaksa. Asas agama tak boleh dipaksa. Lemah satu agama bila ia memaksa. Dan kita dah sebut Islam, agama yang tidak pernah memaksa, tapi mengingatkan berterusan. Menasihati berterusan. Supaya akal itu berfungsi dan berfikir. Tetapi tidak boleh memaksa. Agama Islam tidak boleh dipaksa. Itu asas agama. Tiba-tiba kamu ni nak paksa kami kembali agama berhala. Dalam keadaan kami tak suka. Pertama, Nabi Allah Syuaib menyebut secara hak seseorang. Tidak boleh dipaksa. Dan ini hak atas, kita katakan, dasar perlembagaan negara secara umum. Tak ada orang boleh dipaksa. Kalau tanpa masalah apa-apa. Apa masalahnya kamu nak paksa kami kembali pada agama kami? Masalahnya apa? Sebabnya apa? Kebenarannya apa? Sedangkan kamu tidak mampu menjawab hujah-hujah kami. Kami tanya pada kamu yang kamu sembah ni daripada mana sumber? Kamu cuma menjawab daripada nenek moyang. Kami tanya pada kamu Tuhan-Tuhan ini siapa yang menamakannya? Kamu hanya kata kami mendengarnya daripada datuk nenek kami. Kami bertanya apakah rujukan kamu? Maka kamu tidak berkata melainkan menyebut ini keturunan. Maka bagaimana kamu nak suruh masuk sesuatu yang kamu tidak ada asasnya? Kemudian Nabi Allah Syuaib kata, qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba. Kalau kami mengikuti cadangan kamu, maka kami sebenarnya telah mendustakan Allah. In udna fi millatikum, kalau kami kembali pada agama berhala kamu, ba'da idh najjana Allah minha, sedangkan Allah Ta'ala telah selamatkan kami daripada itu. Baik, di sini Nabi Allah Syuaib sebut, berada dalam agama berhala ini ialah berbohong dengan Tuhan. Kamu telah mensyirikkan Allah. Kamu kata ini Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuhan kamu yang sebenar kamu nafikan. Yang kamu kata ini Tuhan, yang kamu ada-adakan, kamu berbohong atas nama Allah. Atau kamu berkata ini wakil Tuhan, perantaraan Tuhan, kamu berbohong atas nama Allah. Maka tidak mungkin kami kembali sesudah Allah beri hidayah kepada kami. Wa ma yaqulunana, dan tidak sekali-kali an na'uda fiha, kami kembali pada agama kamu, illa an yasha Allahu rabbuna, melainkan kalau itu dikehendaki oleh Allah. Di sini menunjukkan bahawa masalah hidayah hak mutlak Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala boleh beri keimanan dan Allah Ta'ala boleh tarik balik keimanan. Sebab itulah Nabi SAW berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Wasi'a Rabbuna kulla syai'in ilma. Dan ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Bila bercakap ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, bahawa asas agama itu ialah ilmu. Asas agama bukannya hawa nafsu. Asas agama itu bukanlah reka cipta yang kamu ambil daripada nenek moyang kamu. Warisan. Agama bukan petua yang kita ambil daripada orang tua orang ni. Agama ini ilmu. Sebab itu tidak ada satu benda dalam agama bercanggah dengan baik dengan fitrah atau dengan akal. Hal-hal agama tidak ada satu pun yang pertama menyanggahi fitrah manusia, yang kedua menyanggahi akal manusia. Kerana ini sumber ilmu, fitrah dan akal. Adapun akal dengan kita katakan saringan pengetahuan, adapun fitrah ini benda yang menjadi suatu kita katakan sifat semula jadi. Umpamanya menipu, maka ia bertentangan dengan fitrah. Kalau tak ada orang pun suka ditipu. Mengambil hak orang bertentangan dengan fitrah. Fitrah ni tak sedap. Orang yang buat dosa-dosa ni, hatinya pun tak lapang. Sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita untuk kembali kepada fitrah. Padahal pada keadaan di mana kita nak tahu suatu itu dosa atau tidak. Bila baginda SAW menyatakan, Al-ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu suatu yang mengganggu hatimu dan kamu takut orang lain tahu. Maka itu fitrah. Kita nak tahu satu kebaikan, hati kita tenang dengannya. Tapi kalau itu dosa, hati kita pun tak sedap. Walaupun kita tak tahu dalil Quran ke hadis, kita macam tak boleh terima. Sebab itu Nabi pernah menyebut istafti qalbak. Tanyalah hatimu. Tanya hati. Ini fitrah maksud. Tanya fitrah. Kalau benda-benda baik, tuan-tuan, kita akan tenang. Bila kita tolong orang, kita bantu orang, kita berkongsi nikmat, kita rasa tenang. Sebab itu fitrah. Tapi kita bila buat benda-benda yang salah, bukan secara ilmu dia salah, fitrah kita tak boleh terima. Ia fitrah yang perbuatan yang merosakkan fitrah. Maka di sini lihat bagaimana kita katakan asas agama itu ilmu. Ilmu, dan ilmu itu yang berpunca daripada akal dan fitrah. Dan Islam tak ada suatu pun perintah, larangan, apa sahaja yang menyalahi akal dan menyalahi fitrah. Maka kita ambil lah hukum. Bila Islam mengharamkan zina, mengharamkan penipuan, mengharamkan bentuk-bentuk ekonomi tertentu, bukan untuk menyekat kemakmuran ekonomi atau perkembangan ekonomi, melainkan di dalamnya ada nilai-nilai kezaliman, rosaknya qiyam insaniah, rosaknya nilai kemanusiaan, dan juga hal-hal yang lain. Bila Islam mewajibkan ibadat, kerana Islam mengetahui keperluan fitrah manusia untuk tenang, untuk bertenang menghadapi segala kesusahan. Bila Islam mensyariatkan doa, kalau tahu peranan doa dalam mengawal depression ataupun tekanan, mengawal apa yang disebut sebagai emosi yang tidak stabil dan sebagainya. Bacaan Al-Quran sendiri, zikir sendiri yang menghidupkan hati, yang menenangkan jiwa, yang menguatkan peribadi dan yang menjadikan hati kita hidup senantiasa. Maka inilah ilmu. Alallahi tawakkalna, hanya kepada Allah kami berserah. Rabbana iftah bainana, wahai Tuhan kami. Iftah bainana, engkau yang menjadi hukum dan engkau yang menjadi penentu antara kami dan di antara kaum kami, yang menentukan dengan kebenaran. Wa anta khairul fatihin, engkau sebaik-baik yang memutuskannya. Baik, Nabi Allah Syuaib menjawab dengan jawapan yang padu, tuntas. Pertama kata Nabi Allah Syuaib, kami benci untuk kembali kepada agama berhala. Kami benci. Itu fitrah. Menyembah apa yang kita buat. Kemudian yang kedua kata Nabi Allah Syuaib, kami menipu Allah kalau kami kembali pada agama kamu. Kerana Allah tidak pernah punya sekutu. Kami menipu. Sedangkan Allah Ta'ala telah selamatkan kami daripada kesesatan ini. Kemudian kata Nabi Allah Syuaib, melainkan kalau Allah menghendakinya.
Kenapa Nabi Allah Syuaib menyebut melainkan untuk menunjukkan mahalnya hidayah. Supaya setiap orang meminta hidayah itu dari Allah. Bukan meminta diturunkan azab ataupun terus membutakan mata melihat kebenaran yang terang bersuluh itu. Kemudian bila Nabi Allah Syuaib AS menyatakan, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kemudian Nabi Allah Syuaib berdoa dengan satu doa yang tegas. Ya Allah, engkaulah yang akan menentukan siapa benar. Dan menjatuhkan hukumanmu. Kamu yang cuba nak halau kami, kamu yang cuba nak ugut kami, kamu tidak mampu menghukum apa-apa. Sebab kamu juga makhluk macam kami. Allah yang akan tentukan. Wa qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Bila mereka gagal untuk memujuk, memaksa, mengancam Nabi Allah Syuaib, mereka mula mengancam, menyebut ataupun mereka mula memprovok kepada kaum Nabi Allah Syuaib. Moga-moga kaumnya lebih lemah ataupun lebih termakan dengan pujuk dan ancaman mereka. Dan berkatalah pemimpin yang kafir min qaumihi, di kalangan kaum Nabi Allah Syuaib, la ini taba'tum Syuaiban innakum idzal la khasirun. Kalau kamu ikut Syuaib, kamu rugi. Bila apa tak rugi? Kamu tak boleh menipu dalam bisnes. Kamu tak boleh ambil hak orang. Semua tak boleh lah, haram. Dan begitu kita dengar suara-suara sumbang, bila kita ajak kembali pada Islam, nanti kalau kembali ke Islam tak seronok hidup. Kita dah tak boleh minum-minum, kita tak boleh main perempuan, kita tak boleh berjudi, kita tak boleh berkaraoke. Mereka melihatkan kerugian-kerugian yang bersifat sementara. Yang sebenarnya itu bukan kerugian. Seringkali bila diajak manusia kembali kepada fitrah, kembali kepada ilmu, kembali pada agama Allah, mereka bercakap tentang rugi kalau ikut agama. Bukan di kalangan orang-orang yang buat dosa banyak, mereka rasa rugi kalau taubat. Kalau taubat rugilah, kita banyak lagi nak buat ni, maksiat. Ucapan ini disebut oleh orang kafir sepanjang zaman waktu mereka berlawan dengan para Nabi dan Rasul. Mereka cuba mengugut yang lemah ini, kamu rugi. Sebab mereka tahu pemimpin dia ada prinsip. Pengikut biasanya ada kepentingan. Biasa pemimpin dia ada prinsip. Sebab itu dia memperjuangkan prinsip. Pada pengikut dia nak habuan-habuan dia. Dia lupa bahawa pengikut Nabi-Nabi bukan jadi pengikut mencari habuan. Mereka mencari redha Allah. Kalau pengikut para Nabi mencari habuan, daripada awal mereka tidak beriman. Daripada awal mereka tak akan tinggalkan Mekah, kalau dalam peristiwa hijrah, ataupun yang lain-lain kisah para Nabi yang disertai oleh kaum yang setia dengan mereka. Tapi mereka cuba memainkan sentimen, kamu rugi. Sebab kamu tak boleh buat sejumlah perkara yang menjadi keseronokan kami. Sejumlah perkara yang kami untung dengan perniagaan kami, dengan penipuan yang kami buat. Sebab dasar pemikiran sempit. Sentiasa menyangka bila kembali pada Islam, kembali pada agama Allah, kita tak boleh kaya. Kita tak boleh seronok. Kita tak boleh ketawa. Kita tak boleh. Mereka melihat agama ini ialah keruk dahi dan masang muka. Dan semuanya bercakap tanpa ada lawa ataupun tanpa senyum atau tanpa ketawa. Hidup seperti bagi mereka tanpa ada hiburan. Mereka lupa dalam agama ini betapa luas hiburannya. Kegembiraan, ketenangan. Sebab Islam mengajar kegembiraan bermula dari hati. Bukan bermula daripada nafsu. Kerana hiburan yang bermula daripada nafsu akhirnya membinasakan. Datang hiburan yang Allah berikan kepada kita, orang beriman, daripada hati. Ia punca dan tempat ketenangan bermula. Ia bermula dengan kita memperbanyakkan ingat Allah. Sebagaimana Allah sebut, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah, hati menjadi tenang. Sebab itu kegembiraan ini yang tak dapat dicapai oleh ahli maksiat dan juga oleh orang kafir. Kerana mereka melihat kegembiraan berasaskan nafsu. Kegembiraan berasaskan nafsu akhirnya menjadikan mereka lesu dan binasa. Arak, judi, penzinaan, ini semua membinasakan. Membinasakan rumah tangga mereka, membinasakan nasab keturunan mereka. Merosakkan kepercayaan dalam masyarakat dengan menipu. Menghilangkan nilai ekonomi itu sendiri. Ya, ekonomi yang dibangunkan dengan penipuan, bayangkan. Memangsakan orang luar
pada orang luar menjadi penjana pada ekonomi yang hari ini kita namakan pelaburan asing. Kita sebut sebagai FDI. Pelaburan daripada luar yang datang. Tapi kalau begitu sikap mereka pada orang luar, mengambil peluang daripada kelemahan orang luar kerana tidak punya keluarga di sini untuk menipu, maka bagaimana negara mereka boleh maju? Maka asas-asas itu yang menjadikan mereka menyangka bahawa pengikut para Nabi macam mereka. Lalu mereka kata, kalau kamu ikut Syuaib kamu rugi. Tak boleh rasuah. Kami boleh rasuah. Tak boleh tipu orang. Kami boleh tipu. Lalu bila mereka mula mengingati atau menyangka kekufuran lebih menguntungkan, maka apa yang Allah lakukan? Fa'akhadhathumur rajfah. Lalu mereka ditimpa dengan gempa bumi yang kuat. Ia bermula dengan suara tempikan yang kuat atau disebut as-sayhah. Kemudian diikuti gempa bumi yang kuat. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka tersungkur di negeri-negeri mereka, di tempat-tempat mereka. Tersungkur mati semua. Binasa semua kaum Syuaib yang kafir. Maka selepas mereka binasa, apa kata Allah? Alladzina kazzabu Syuaiba ka'allam yaghnau fiha. Orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib seolah-olah apa yang mereka dapat sebelum ini tidak ada maknanya. Tuan-tuan, kita cerita macam gini. Kalau kita mati, apa maknanya kegembiraan yang kita dapat sebelum itu? Tak ada maknanya, kerana kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala apa yang telah kita lakukan. Yang selama ni kita senang, yang selama ni rumah kita besar, duit kita banyak, yang selama ni kita ketawa penuh mulut, yang selama ini itu dan ini. Bila sampai hari kebinasaan kita, maka apa berguna semuanya itu? Selain daripada amal soleh. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut, ka'allam yaghnau fiha. Tak ada langsung berguna apa yang mereka bangga dulu. Kaya lah, dengan kami menipu, kami boleh jadi macam ni, kami boleh gembira, kami boleh seronok. Apa nilai semua itu? Bila datang kebinasaan daripada Allah Ta'ala, hancur kamu. Dengan gempa bumi yang kuat, yang menghancurkan negara kamu, menjadikan kamu semua bergelimpangan, tanpa seorang pun yang hidup. Melainkan orang-orang yang beriman. Alladzina kadzabu Syuaiba kanu humul khasirin. Maka Allah jawab, sebenar-benar yang rugi ialah orang-orang yang mendustakan Syuaib, bukan yang ikut Syuaib. Yang beriman dengan Nabi Syuaib AS, orang tu untung. Contoh kalau kita menggunakan akal yang sihat, fitrah yang suci, dengan kebenaran yang Allah Ta'ala tawarkan, dengan jaminan, dengan janji syurga dan nikmat yang tidak habis-habis, yang tidak bertempoh. Sedangkan dunia cuma nikmat yang sementara. Keseronokan yang mudah dilupa. Yang kita kenyang semalam, apakah kita ingat hari ini? Yang kita ketawa semalam, apakah kita ingat hari ini? Hari ini seperti kita belum buat apa-apa. Seperti kita belum makan, kita belum gembira. Yang semalam cuma kenangan. Dia tak macam apa yang Allah janjikan di hari akhirat kelak. Kan yang Allah janjikan di akhirat kelak tidak ada istilah semalam, kemarin, tak ada. Ialah satu hari yang penuh kenikmatan. Kita di dunia ada semalam, ada kemarin, kita katakan tempoh-tempoh waktu yang kita akan lupa. Saat dulu zaman muda saya, alhamdulillah berlari 10 saat 100 meter. Hari ini saat 10 minit 100 meter. Hari ini. Kita bercakap dulu, yang kita cuba tumpang rasa nikmat yang kita takkan rasa. Dan terus bercerita kelemahan hari ini yang kita menderita. Tuan-tuan, dia seorang bila masuk syurga, dia tak ada dulu, tak ada. Dia takkan, oh saya semalam kat syurga, tak ada istilah semalam kat syurga. Ia satu hari yang terbentang luas untuk mereka menikmati. Sehingga tidak ada istilah mereka tu, oh tadi tidak. Kami menikmati semuanya. Tidak ada istilah kenangan macam kita kat dunia, ia hilang tanpa kita rasa apa-apa. Di sana semuanya dirasai. Maka apa nilai dunia? Sebab itu bila Allah Ta'ala kata yang diusahakan oleh para penderhaka kepada Allah, ka'allam yaghnau fiha. Kalau kita baca surah Al-Masad, dia Abu Lahab dengan kaya dia, dengan pangkat dia, dia tak pernah susah lah kat Mekah tu. Waktu keluarga Nabi SAW di pulau, Abu Lahab tidak di pulau. Walau dia juga keluarga Rasulullah, bapa saudara. Dia terselamat daripada pemulauan kerana dia menunjukkan penentangan yang kuat pada anak saudaranya.
Dia lawan. Tapi apa kata Allah? Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak memberi manfaat kepada Abu Lahab hari ini, hari kebinasaannya. Apa sahaja harta benda dan apa sahaja diusahakan. Begitu kesudahan orang kafir dan begitu kesudahan orang-orang yang menderhaka pada Allah. Yang kamu usahakan dulu tak akan beri manfaat kepada kamu. Habis. Maka hilanglah keseronokan. Sebab itu disebut dalam hadis bagaimana seorang yang hidup di dunia tak pernah susah. Melainkan dia derhaka pada Allah. Maka Allah ambil dia, Allah celup dia dalam neraka dengan satu celupan. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, apakah dahulu di dunia kamu pernah dapat nikmat? Kata dia, tak pernah aku dapat nikmat. Dia dahsyat neraka, dia lupa nikmat. Maka dia bawa ahli syurga pula. Yang dulu hidup di dunia susah. Daripada mula susah. Maka dicelup dengan satu celupan dalam syurga. Maka Allah Ta'ala bertanya dan kadang Allah tahu jawapannya. Bagaimana? Apakah kamu susah dulu di dunia? Maka jawab ahli syurga, aku tak pernah susah pun. Aku tak pernah susah. Dia hebatnya syurga. Baru sekali celup. Belum lagi masuk, celup je. Dah hilang segala penderitaan dunia. Manakala yang kafir dan derhaka pula, dicelup dan neraka, maka hilang segala nikmat yang pernah dirasa. Dan ini yang Allah Ta'ala sebut, ka'allam yaghnau fiha. Seolah-olah semua yang mereka ada tak boleh beri manfaat pada mereka. Kemudian kata Allah, fatawalla anhum. Lalu Syuaib melihat kebinasaan kaumnya. Hancur. Kita tahu bahawa kaum Syuaib ini ada dua bentuk musibah yang menimpa mereka. Golongan yang pertama itu di Madian atau Madian. Mereka ditimpa dengan tempikan yang kuat dan gempa bumi yang menghancurkan mereka. Manakala satu lagi dipanggil Sahibul Aikah ataupun perkampungan Aikah. Maka ia dibinasakan. Diturunkan kemarau selama 7 hari. Waktu mereka derhaka pada Syuaib AS. Maka Syuaib mengancam mereka dengan azab Allah. Mereka mempermainkan, mereka berkata, bawa azab Allah. Cuba turunkan kepingan-kepingan langit biar menimpa kepala kami. Mereka cabur Nabi. Walau kalau mereka berkata, wahai Nabi Allah Syuaib, kalau benar, maka biar Allah buka hati kami untuk beriman. Doakan pada Allah biar buka hati kami beriman, kalau benarlah. Tapi mereka daripada meminta hidayah, mereka meminta azab. Kalau kau benar, supaya suruh Allah, jadikan langit-langit itu berkeping-keping jatuh menimpa kami. Maka Allah menimpa mereka dengan kemarau selama 7 hari. Yang amat panas. Sehingga kering sungai-sungai mereka. Telaga-telaga mereka. Dan mati binatang-binatang mereka. Tiba-tiba datang awan gelap. Yang mereka mula bergembira. Menyangka dipenuhi air. Lalu mereka kata, tak ada masalah pun kita lawan Nabi Syuaib. Tetap hujan akan turun. Penderitaan kita akan berakhir. Ketika mana mereka mengharapkan turunnya hujan, tiba-tiba awan yang gelap itu menurunkan api lalu membakar mereka. Awan itu menurunkan api. Dalam dengan panas, kemarau, turun pula api. Tuan-tuan, pendek katanya, kalau kemarau campur dengan api, memang kita tak ada apa. Habis, binasa habis. Dalam keadaan kemarau memang mudah terbakar. Tapi dihidupkan pula api, maka lagi teruk. Demikian kaum Aikah dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Allah Syuaib melihat kedua-dua mereka. Kedua golongan negara yang dibinasakan. Fatawalla anhum. Dan Syuaib bersama orang beriman meninggalkan mereka. Wa qala ya qaum, wahai kaumku, laqad ablagtukum. Aku dah sampaikan risalati rabbi, segala perintah Allah. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kamu. Fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Maka kamu lihat bagaimana kesudahan, bagaimana penderitaan, bagaimana kehancuran orang-orang yang kafir. Tengok sedihnya. Sedihnya keadaan mereka. Tapi aku tidak lagi bersedih. Sebab aku dah ingatkan kamu. Keadaan kamu tu sedih. Dahlah tak dapat benda dunia, akhirat kamu tak dapat. Maka kamu ni pokai dunia, pokai akhirat. Maka aku tak sedih lagi. Fakai fa'asa, bagaimana aku nak sedih apa menimpa kamu? Kerana aku dah beri peringatan. Kata kita logik begini. Anak kita cakap, jangan panjat pokok. Nanti jatuh. Dia nak panjat juga. Kita kata, abang jangan degil. Jangan panjat. Dia nak panjat juga. Kita marah dia. Dia panjat juga. Dia pun jatuh. Padam muka. Kita kesian tak? Dah tak kesian. Sebab kita dah cakap. Bahawa kita dah bagi amaran. Abang jangan panjat. Panjat. Abang rotan kan? Contoh. Turun. Tak nak panjat. Panjat jatuh. Ini analogi mudah lah jatuh. Kita kata apa? Padam muka.
Cakap dah. Sama juga Nabi Allah Syuaib. Aku dah ingatkan kamu, kamu permainkan aku, kamu cuba perbodohkan aku. Kamu kata aku bodoh lah, gila lah. Dan kamu cabut azab Allah. Baik, sekarang kamu dah dapat. Aku tak kesian lagi pada kamu. Fakaifa asa. Macam mana aku nak kesian? Sedangkan peringatan sudah diberi bertalu-talu. Bukan kamu mencabar. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kejadian yang berlaku ini bukan sekadar kepada kaum Syuaib atau kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Lut atau kaum Nabi Saleh atau kaum Nabi Hud. Bahkan ini sunnatullah, setiap negara, setiap negeri, setiap tempat yang mendustakan ajaran Allah, tunggulah kebinasaan. Kali itu Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna alaha bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yadharra'un." Tidaklah kami utuskan bagi setiap negeri itu seorang nabi, melainkan kami uji mereka dengan senangnya, dengan susahnya, supaya mereka kembali pada kami. Bila kami beri kesenangan, supaya mereka bersyukur pada kami. Bila mereka susah, mereka suka, supaya mereka mengetahui bahawa hanya Allah yang mendatangkan kemuliaan ini, yang mendatangkan kenikmatan ini, supaya mereka benar-benar berdoa kepada Allah dengan merendah diri. Summa baddanna makana sayyi'atil hasanah. Kemudian kami gantikan keadaan yang buruk dengan keadaan yang baik. Hatta afau, sehingga kamu semua afiat, selamat, bagus. Wa qalu qad mas'aba ana ad-dharra was-sarra. Lalu tiba-tiba kamu kata susah senang tu kan mainan hidup. Ini bukan datang dari Tuhan. Bukan sebab Allah ingat beri peringatan pada kita. Ini dah memang begitu rutin dunia. Susah senang itu benda yang biasa. Bila mereka lupa untuk melihat susah itu sebenarnya amaran Allah. Penyakit itu amaran Allah. Balik itu amaran Allah. Tapi mereka kata ini benda biasa. Memang secara ekonomi dunia macam tu. Kita kadang rugi, kadang-kadang untung. Cuaca pun begitu. Kadang-kadang cuaca baik, kadang-kadang cuaca buruk. Musibah pun sama. Kadang sihat, kadang sakit. Itu benda biasa. Tetapi ini cara orang kafir berfikir. Orang beriman mengetahui taklah kita ditimpa kesusahan. Melainkan ada ingatan Allah. Melainkan ada peringatan Allah. Supaya kita kembali kepada Allah. Tapi mereka ni, waktu susah sangat-sangat, doa pada Allah. Bila dah senang, mereka tahu itu biasa susah ni. Atuk nenek kami pun pernah susah, kemudian senang balik. Itu normal. Maka apa kata Allah? Bila tak menisbahkan kesukaran, kesusahan balik itu teguran Allah, bukan menganggap ia sebagai rutin biasa, apa kata Allah? Fa'akhadnahum baghtatan. Kami hilangkan segala nikmat mereka secara mengejut. Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak, dalam keadaan mereka tidak menyedarinya. Jadi ini peringatan Allah. Ingat, bila Allah Ta'ala berikan kesenangan, berikan kesusahan, maka itu ujian Allah. Dan sampai peringkat Allah akan uji kita dengan susah banyak supaya kita kembali pada Allah. Tetapi Allah akan senangkan balik. Bila senang, kita akan dengar jawapan orang bercakap. Orang cakap ni apa? Itu biasa, susah macam biasa. Nanti kita senang balik. Sehingga mereka lupa, ini adalah amaran Allah, ingatan Allah. Bila mereka mula lupa dengan selupa-lupanya, maka ketika itu Allah benar-benar mengambil semuanya daripada mereka. Dan membinasakan mereka. Sebagaimana berlaku kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Syuaib. Dan seterusnya. Ini sunnatullah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.